Aku dah ajar banyak kali kot benda ni, takkan tak faham-faham lagi. Penat lagi ni, asyik ajar benda yang sama je. Sebenarnya aku nak fokus kat kau seorang je ke? Stres lah. Kalau 10 budak macam ni aku boleh gila. Baik aku main game. Hei, guru tak boleh macam tu lah. Guru sepatutnya mencapai 3 standard utama yang telah ditetapkan di dalam Standard Guru Malaysia. Yang pertama, amalan nilai profesional. Yang kedua, pengetahuan dan kefahaman. Dan yang ketiga, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Nilai profesional terdapat 3 domen yang telah ditetapkan. Yang pertama, domen diri. Yang kedua, domen profesional. Dan yang ketiga, domen sosial. Bagi domen diri, ialah guru mempunyai nilai keguruan dan dikembangkan lagi bagi mencapai sistem pendidikan negara. Jadi di sini, nilai yang ditekankan ialah kemahiran interpersonal dan intrapersonal. Bagi domen profesional, pegangan nilai yang diamalkan secara terus oleh guru. Jadi, guru perlulah bersikap kreatif dan inovatif. Domen sosial ialah guru berperanan sebagai ejen sosialisasi. Jadi, guru perlulah mempunyai sikap semangat kemasyarakatan yang tinggi bagi mencapai domen ini. Standard yang kedua ialah pengetahuan dan kefahaman. Guru yang memiliki ilmu yang mantap sudah semestinya dapat meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru. Jadi, bidang ilmu pengetahuan yang patut dikuasai oleh seorang guru ialah yang pertama, kandungan mata pelajaran yang diajar. Yang kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dan yang ketiga, kandungan ilmu pendidikan. Yang ketiga ialah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah mempunyai 4 kemahiran utama. Yang pertama, kemahiran menyediakan perancangan PDP. Yang kedua, kemahiran dalam pelbagai pedagogi. Yang ketiga, kemahiran memantau, mentafsir dan menilai. Dan yang terakhir, kemahiran menguruskan bilik darjah. Untuk keperluan, aspek yang perlu dilaksanakan oleh agensi dan institut perguruan ialah antara yang berikut. Keperluan pertama iaitu kelayakan masuk dan prosedur kemasukan latihan program perguruan. Hal ini dijalankan bagi memastikan setiap pelajar ataupun setiap calon yang ingin menjadi seorang guru perlu melalui fasa-fasa tertentu. Sebagai contoh, peperiksaan dan temuduga. Hal ini dilakukan kerana terlalu ramai yang ingin menjadi seorang guru. Jadi prosedur ini perlu dilaksanakan. Keperluan kedua iaitu latihan pentaksiran dan penilaian. Bagi mencapai aspek ini, beberapa penekanan telah dilakukan iaitu mempunyai latihan kurikulum, mempunyai sumber manusia yang berkelayakan, kompeten dan mencukupi, serta pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuat kuasa. Keperluan ketiga iaitu kolaborasi merupakan satu usaha untuk menjalinkan hubungan antara NGO, sekolah dan pelbagai badan berkanun yang lain ataupun badan bukan berkanun. Usaha ini merupakan salah satu bagi memastikan pelajar ataupun calon guru menerima latihan yang setimpal. Keperluan keempat iaitu infrastruktur dan infostruktur yang terbahagi kepada kemudahan fizikal dan rangkaian infostruktur. Bagi kemudahan fizikal, kebajikan pelajar dan staf harus diberi keutamaan. Pelbagai inisiatif perlu dilakukan bagi memastikan
keadaan yang kondusif dan proaktif. Rangkaian infrastruktur pula merujuk kepada rangkaian infrastruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti PDP serta perguruan dan pentadbiran. Keperluan kelima iaitu jaminan kualiti. Agensi berkenaan seperti latihan perguruan perlu membuat pelaporan bagi memastikan kualiti jaminan latihan perguruan menepati standard yang telah ditetapkan. Standard Guru Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SEM 2.0. SEM 2.0 ini mengandungi dua komponen iaitu dimensi kompetensi dan juga etika keguruan. Dimensi kompetensi adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh seseorang guru untuk memastikan mereka dapat melaksanakan PDP dengan lebih berkesan. Manakala etika keguruan pula adalah prinsip moral ataupun nilai akhlak yang perlu diamalkan oleh seseorang guru supaya profesi keguruan ini lebih dipandang mulia oleh masyarakat. SEM 2.0 ini menggantikan SEM 1.0 di mana untuk memastikan kompetensi yang disenaraikan bersesuaian dengan perubahan terkini pendidikan dan juga revolusi Industri 4.0 iaitu sejajar dengan perkembangan teknologi moden. Namun, demikian, mengapakah SEM 2.0 ini terbentuk? SEM 2.0 terbentuk sebagai panduan untuk menapaki pengetahuan, kemahiran dan amalan profesional yang perlu ada bagi seseorang guru. Apakah itu domain? Domain merupakan tindakan atau perlakuan seorang guru profesional dalam menyampaikan ilmu. Domain terbahagi kepada 4 iaitu pelibatan komuniti, instruksional, kualiti peribadi dan orientasi ilmu. Kompetensi ialah aspek nilai profesional, pengetahuan dan kemahiran yang terdiri daripada kombinasi ciri-ciri, kualiti dan keupayaan profesional yang perlu bagi memastikan prestasi yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru. Orientasi ilmu mendalami dan meluaskan pengetahuan keinstruksional, merancang dan melaksanakan PDP. Penglibatan komuniti melibatkan komuniti dalam pembelajaran murid. Kualiti pribadi menjiwai amalan keguruan. Seterusnya adalah elemen. Elemen adalah kualiti profesion yang perlu dimiliki oleh seseorang guru dalam mencapai keberkesanan amalan profesional. Elemen bagi domain orientasi ilmu. Guru tersebut perlu menguasai isi kandungan ataupun sukatan dalam pelajaran tersebut. Selain itu, guru-guru perlu memahami dan menghayati falsafah pendidikan negara. Guru-guru juga perlu merancang pelaksanaan kurikulum. Elemen bagi instruksional adalah guru-guru perlu menyilirkan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Guru-guru juga perlu memantau kemajuan pelajar iaitu dengan memberi bimbingan yang sesuai kepada mereka. Yang ketiga adalah elemen bagi domain pelibatan komuniti. Guru-guru perlu menyokong pelibatan komuniti untuk membantu dalam pembelajaran murid. Di samping itu juga, guru-guru perlu memainkan peranan memupuk sikap terbuka dalam kalangan murid untuk menerima kepelbagaian komuniti. Yang keempat adalah elemen bagi domain kualiti pribadi. Seseorang guru tersebut perlu mengamalkan etika keguruan dan juga mereka harus menghormati perbezaan individu. Mereka juga harus memberi khidmat yang terbaik dalam profesi mereka. Bagi saya, tugas seorang guru bukan hanya pada murid tetapi pada masyarakat juga. Bagi saya, tugas guru ialah mendisiplinkan murid. Tugas guru sebagai seorang pendidik kepada murid. Tanggungjawab seorang guru adalah mendidik dan membimbing pelajar. Seterusnya adalah tanggungjawab terhadap murid, iaitu guru-guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan para pelajar dan guru-guru juga perlu menunjukkan tingkah laku, cara bertuturan dan cara berpakaian yang bersopan supaya dapat memberi contoh kepada murid. Guru-guru juga perlu bersikap adil terhadap semua murid tanpa mengira kaum, sosioekonomi dan sebagainya. Selain itu juga guru-guru perlu meningkatkan kecakapan ijazah mereka dengan menghadiri kursus, mesyuarat dan sebagainya untuk menghasilkan pembelajaran yang bermutu. Tanggungjawab terhadap profesion. Guru-guru harus berusaha menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Guru-guru juga tidak seharusnya melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan mereka sebagai seorang guru. Guru-guru juga harus mengelakkan diri
mereka daripada membuat sebarang keputusan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru. Tanggungjawab terhadap ibu bapa atau penjaga. Guru-guru harus berusaha mewujudkan kerjasama yang erat dengan ibu bapa atau penjaga dan menyimpan maklumat rahsia berkenaan anak-anak mereka dan tidak membocorkan kepada sesiapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru-guru harus berpegang kepada tingkah laku yang sopan, diterima oleh masyarakat serta menghormati masyarakat di mana jua tempat mereka berkhidmat. Kesimpulannya, seorang guru perlulah mengikuti etika dalam profesi perguruan agar dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan berkesan.